Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan perintah PKPD di Pangsapuri Mutiara Kasih dan Taman Khazanah Indah Lahad Datu, Sabah bermula 13 Oktober 2020 sehingga 26 Oktober 2020 dan kemudiannya dilanjutkan sehingga 9 November 2020. Sehingga kini berdasarkan penilaian risiko yang telah dilaksanakan oleh KKM, masih terdapat peningkatan kes di kedua-dua lokaliti ini. Atas nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di Pangsapuri Mutiara Kasih dan Taman Khazanah Indah Lahad Datu selama 14 hari lagi bermula 10 November 2020 sehingga 23 November 2020. Sidang khas hari ini juga turut mendengar pembentangan MKN Sabah berkenaan situasi COVID-19 di Kampung Sabah Baru, Lahad Datu. Sehingga 8 November 2020, KKM telah melaksanakan sebanyak 441 saringan dan 102 kes positif COVID-19 telah direkodkan. Di atas nasihat dan serta penilaian risiko oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan di Sabah Baru, Lahad Datu, berkuat kuasa 10 November 2020 sehingga 23 November 2020. PKPD ini akan melibatkan 701 buah rumah dan seramai 3,917 penduduk. Pelaksanaan PKPD ini bagi memudahkan KKM melaksanakan saringan bersasar dan sekaligus bagi menyekat penularan COVID-19 di kawasan ini. SOP PKPD sama seperti yang diumumkan sebelum ini, iaitu tiada pergerakan kecuali kecemasan, ya, dan walaupun aktiviti lain tidak dibenarkan, aktiviti ekonomi tidak dibenarkan, aktiviti sosial tidak dibenarkan. Cuma yang dibenarkan hanyalah kedai runcit yang beroperasi daripada 6 pagi hingga 6 petang di kawasan PKPD ini, dan juga pasar dibenarkan beroperasi selama 2 kali seminggu mulai 6 pagi hingga 2 petang bagi memberi peluang kepada penduduk membeli barangan keperluan asas. Seperti kita tahu juga, seperti di tempat lain mungkin di kawasan tersebut walaupun ada kedai runcit tetapi tidak mempunyai barang keperluan lain yang diperlukan, seperti susu bayi dan sebagainya. Oleh itu, seorang wakil daripada setiap keluarga dibenarkan untuk keluar daripada kawasan PKPD untuk mendapatkan barang keperluan yang tidak ada di kedai-kedai runcit di kampung tersebut, ataupun untuk mengeluarkan wang di ATM ataupun bank. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Plaza Hentian Kajang, daerah Hulu Langat, Selangor bermula 28 Oktober sehingga 10 November 2020. KKM masih lagi meneruskan saringan secara bersasar dan sehingga kini masih terdapat peningkatan kes COVID positif di lokasi ini. Sehubungan dengan itu, atas nasihat KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi tempoh PKPD di Plaza Hentian Kajang, daerah Hulu Langat selama 14 hari lagi bermula 11 November 2020 sehingga 24 November 2020. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD bersasar di Putra Point dan sehingga nilai bermula 28 Oktober 2020 sehingga 10 November 2020. Terdapat 2 lokaliti tempat tinggal pekerja asrama di Putra Point Nilai Negeri Sembilan ini
yang terlibat iaitu Jalan BBN 1 Palang 7B dan BBN 1 Palang 7F serta Jalan BBN 1 Palang 2E. KKM masih lagi meneruskan saringan secara bersasar dan sehingga kini masih terdapat peningkatan kes positif di lokaliti-lokaliti ini. Atas nasihat dan penilaian risiko yang telah dilaksanakan oleh KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melanjutkan selama 14 hari lagi PKPD di Putra Point Nilai mulai 11 November sehingga 24 November ini. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Kampung Haji Baki, Kuching, Sarawak bermula 28 Oktober 2020 dan dijadualkan akan berakhir besok 10 November 2020. Kita dimaklumkan oleh KKM bahawa keputusan untuk saringan kedua masih belum diperolehi. Sehubungan dengan itu, atas nasihat KKM, sidang hari ini bersetuju untuk melanjutkan lagi tempoh PKPD di Kampung Haji Baki, Kuching, Sarawak mulai 11 November sehingga 24 November 2020. Walau bagaimanapun, jika keputusan saringan itu didapati tiada lagi kes positif ataupun atas penilaian risiko oleh KKM bahawa kawasan itu didapati selamat dan tidak perlu lagi PKPD, maka PKPD boleh ditamatkan lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan, iaitu sehingga 24 November tadi.